Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Anissa Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 28 Julai 2022. Sabah akan menjadi tuan rumah persidangan pelancongan dunia atau World Tourism Conference WTC 2022 bertempat di Kota Kinabalu pada 28 hingga 30 November ini. Bertemakan Tourism Futures Reimagine, WTC menyasarkan 700 orang delegasi termasuk menteri-menteri pelancongan, pegawai kanan kerajaan, ahli akademik serta tokoh industri pelancongan dari seluruh dunia. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri memaklumkan perkara itu kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ketika mengadakan kunjungan hormat di Menara Kinabalu. WTC 2022 dilaksana secara kerjasama strategik antara Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC, Kerajaan Negeri Sabah dan Lembaga Pelancongan Sabah. Persidangan eksklusif anjuran Malaysia dengan kerjasama World Tourism Organisation UNWTO ini diadakan setiap 3 tahun. Menurut Datuk Nancy, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah buat kali kedua merupakan tanda piktirafan terhadap komitmen dan kepimpinan kerajaan negeri yang sentiasa menerajui pembangunan sektor pelancongan sehingga Sabah menjadi destinasi utama di pesada dunia. Sementara itu, Datuk Haji G dalam satu kenyataan mengalu-alukan penganjuran persidangan antarabangsa di Sabah dan berharap ia akan melonjakkan lagi pemulihan industri pelancongan. Pendakwah di negeri ini disaran menggunakan bahasa etnik khususnya ketika mendekati golongan mualaf selain penggunaan peranti elektronik. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAIS bersedia memperkasa kaedah baharu itu demi memastikan matlamat dakwah tercapai sepenuhnya. Ya, ini sangat penting juga karena dia akan sangat dekat dengan masyarakat. Yang sangat dekat dengan masyarakat ialah budaya, ialah bahasa mereka. Jadi saya meminta kepada pendakwa, misalnya pendakwa dari mana-mana kawasan yang sangat sesuai adalah golongan mereka, suku mereka. Dan inilah yang perlu kita bimbing. Datuk Arifin ditemui RTM selepas Majlis Maharajan Amal Islami Mualaf peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Program berlangsung sejak Isnin lalu sebagai pembudayaan amal Islami dalam kehidupan saudara baharu. Ia juga merupakan kaedah dakwah menerusi acara seperti tilawah Al-Quran, syarahan, azan dan iqamah, hafazan serta pertandingan nasyid. Dalam majlis ini, KBSR Ar-Raudah Kota Kinabalu dipilih sebagai johan keseluruhan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Arifin yang juga Menteri bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah berpuas hati dengan persiapan akhir sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah di Dewan Sa'dah Wisma Muiz Kota Kinabalu Sabtu ini. Persiapan kini pada tahap lebih 80%. Tahun ini Alhamdulillah kita boleh adakan dengan kelonggaran yang banyak, Alhamdulillah. Dan kita akan mengadakan majlis doa akhir tahun pada 29 hari bulan dan sekaligus majlis doa awal tahun yang baru 1444. Sebelum itu kita adakan majlis tadarus seperti mana yang saya cadangkan tadi. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dijangka menghadiri sambutan ini. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan keindahan tanah perkuburan Ar-Raudah, program Islah serta pertandingan mencipta video nasihat dan dokumentari menerusi aplikasi sosial TikTok. Proses pemulihan ekonomi negara akan mengambil masa selepas terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020. Pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata meskipun pemulihan ekonomi menunjukkan tanda-tanda positif, namun keadaan tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemik. Menurut Dr. Rafiq, rakyat perlu memain peranan penting dengan berbelanja secara berhemah termasuk mengurangkan aktiviti melancong ke luar negara.
Beliau optimis pelbagai langkah dilaksana kerajaan akan merangsang sekaligus memulihkan semula pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pemulihan ekonomi dan kita pula mengalami kenaikan harga barangan dan perkhidmatan bagi individu-individu yang pendapatannya terjejas, saya nasihatkan untuk belanja secara berhemat. Tetapi bagi individu yang tidak terkesan atau kurang terkesan, pada pandangan saya berbelanjalah seperti biasa kerana perbelanjaan di dalam ekonomi itu juga penting. Beliau ditemui RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai kenyataan Menteri Keuangan Tengku Datu Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz baru-baru ini yang menzahirkan keyakinan ekonomi Malaysia bakal pulih dalam tempoh terdekat, Dr. Rafiq berkata kerajaan berdepan pelbagai cabaran untuk pulih di era pasca pandemik COVID-19. Ia termasuk memperhebat aktiviti pelaburan dan perniagaan. Dalam pada itu, Dr. Rafiq turut menyambut baik penubuhan pasukan khas jihad inflasi bagi membantu menangani kenaikan harga barang. Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Angka jangkitan baharu meningkat kepada 238 kes semalam, pertambahan 29 kes berbanding hari sebelumnya. Tiada kematian baharu dilaporkan. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, lebih banyak daerah mencatatkan jangkitan baharu. Secara keseluruhan, 13 daerah mencatat peningkatan kes baharu berbanding hanya 6 daerah yang mencatatkan penurunan kes. Antaranya Lahad Datu yang mencatat peningkatan 20 kes, Tambunan 8, Tuaran dan Kudat 6 serta Papar pertambahan 5 kes. Jumlah daerah yang bersih juga menurun kepada 6 daerah berbanding 8 daerah sebelum ini. Sementara daerah Putatan dan Kota Kinabalu mencatatkan penurunan signifikan dengan masing-masing menurun 14 dan 12 kes. Ya, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Nasib penduduk terjejas kebakaran di Kampung Sungai Korek, Jalan Tinusa 1 Sandakan Isnin lalu mendapat perhatian pemimpin Dun Sungai Sibuga. Dalam lawatan terhadap keluarga itu, sumbangan kewangan dan barangan keperluan harian disampaikan bagi meringankan beban mereka. Penyampaian sumbangan disempurnakan Pegawai Pembangunan Masyarakat Dun Sungai Sibuga, Ibrahim Nasib dan Pegawai Kemajuan Masyarakat Sungai Sibuga, Azizul Nasri mewakili Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain. Ketika ditemui RTM, Ibrahim berkata pihaknya juga akan berusaha untuk menyalurkan bantuan lain sewajarnya yang diperlukan keluarga terbabit. Dan insyaAllah hal-hal yang seterusnya kami juga akan membantu Encik Nordin ini untuk mendapatkan sebuah rumah. Keluarga berkenaan juga turut menerima sumbangan daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am bahagian Sandakan. Dalam kejadian kebakaran kira-kira 2 petang itu, telah memusnahkan rumah selain 2 kenderaan termasuk sebuah pacuan 4 roda dan sebuah motosikal. Warga Universiti Malaysia Sabah UMS diminta mengamalkan nilai SWIFT iaitu Speed, World Class Knowledge, Inspirational, Flexible and Technology Best bermaksud pantas, pengetahuan bertaraf dunia, memberi inspirasi, fleksibel dan berasaskan teknologi. Ia penting dalam memperkasa integriti dan imej warga universiti agar perkhidmatan organisasi kekal relevan. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datu Dr. Taufik Yap Yun Hin, SWIFT merupakan 5 ciri kritikal untuk menjadi pemimpin berkebolehan yang berupaya melaksana tanggungjawab dan amanah secara berkesan.
Universiti perlu ada mereka yang berpotensi dan juga yang cemerlang untuk meneruskan perjuangan universiti itu sendiri. Sudah tentu harapan saya kalau hari ini kita di tahap yang ini, kita mahukan supaya universiti berkembang dan terus maju dan menjadi sebuah universiti yang ternama di peringkat dunia. Profesor Datu Dr. Taufik berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Kecemerlangan AKU UMS 2022 di Dewan Recital UMS. Seramai 555 kaki tangan dan pesara UMS menerima pelbagai anugerah iaitu Perkhidmatan Cemerlang, Jasa Mudi Kenang, Sanjungan Budi, Inovasi, Jasa Setia dan Anugerah Jasa Bakti. Dasar satu murid satu sukan diperkenal Kementerian Pendidikan merupakan langkah tepat menggalakkan penglibatan setiap murid dalam aktiviti sukan di sekolah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, pendekatan itu juga dapat mencungkil bakat baharu malah mengeratkan hubungan silaturahim warga pendidik, murid dan ibu bapa. Pertandingan perdana sukan di peringkat umur ini adalah satu langkah yang tepat yang mana ia menjadi satu komplimen kepada usaha kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan di dalam melahirkan atlet-atlet sukan yang berjaya, bukan saja berjaya di peringkat kebangsaan tetapi mungkin boleh berjaya di peringkat yang antarabangsa. Datuk Nizam bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutupan kejohanan bola sepak 12 tahun ke bawah MSSD di Padang Sekolah Rendah Kukusan Tawau. Mengenai kejohanan itu, beliau berpendapat ia platform terbaik melahirkan murid cergas fizikal dan mental, berdisiplin, berjati diri serta berkepimpinan menerusi latihan konsisten dan seimbang. Zon Tanjung Batu diumumkan johan keseluruhan sekaligus wakil ke peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri MSSN di Kota Kinabalu Ogos ini. Acara sukan merupakan platform terbaik bagi menterjemah konsep dan kekuatan keluarga Malaysia. Ia dizahirkan menerusi penyertaan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Yassin, penglibatan dalam acara sukan ini juga secara tidak langsung memperkukuh perpaduan dan keharmonian hidup rakyat berbilang kaum. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan pembukaan kejohanan sukan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD Pensiangan kali ke-18 2022 di Kompleks Sukan Mini Nabawan. Kejohanan berlangsung selama 4 hari. Ya, sekian berita pagi Sabah. Dapatkan berita sahih menerusi saluran RTM. Saya Nisa Daulas. Assalamualaikum dan salam hormat. Ingatkah kita kepada mereka yang dahulu